Sini boleh, sini boleh, semua boleh. Semua tu ada ijtihad, masing-masing ada hadis masing-masing. Tapi kalau dia seorang nak buat, silakan. Sebab imam-imam itu pun betul. Imam Abu Hanifah pun betul. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal pun betul. Bahkan yang mutakhir ni bin Baz pun betul. Bin Baz pun ada ilmu yang hebat. Maka masing-masing tu ijtihad. Ijtihad tadi pun berdasarkan kepada hadis. Semua tadi sebab Rasulullah sembahyang puluh tahun, tuan-tuan. Ada masa begini, 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 ada masa begini. Dari mana satu yang betul? Semua betul. Tapi dia ambil satu. Imam Syafi'i ambil yang sini. Ambil satu sini ke sini-sini. Ambil satu tak sini. Bila dah diputuskan, kita ambil lah yang tu. Kalau tak nak, ya, kena ngaji. Ngaji yang buatlah sendiri. Untuk seorang. Bukan untuk diumumkan. Untuk umumkan, dia kena ambil yang standard. Untuk amal individu, silakan. Sebab yang dia ikut tu masih lagi betul pada mazhab yang dia ikut tu. Kawan-kawan kita daripada gadang tabligh kan, datang daripada luar negara kan. Dong kadang bawa mazhab-mazhab lain, mazhab Imam Abu Hanifah apa semua. Tengok semayang macam batuk ayam. Tak ada tasawuf betul. Dah itu mazhab dia, tuan-tuan. Dia tak dia semayang laju kat tu, tapi tang lain dia jaga lain. Sebab dia ambil hadis yang lain. Kita campur habis. Tengok orang lain macam aja. Dah dia salah ni dah. Betul pada dia. Dan dia mazhab lain. Kalau pergi ke Masjid India tu kan. Azan asar dia bukan 4.30. Jangan tunggu. Mana tak masuk-masuk lagi ni. 5 tak masuk lagi ni. Ini jam aku salah ke jam dia salah. Memang dia punya asar dia lambat. Pergi Masjid Pakistan kan. 5.30 pun azan. Jenuh gitu. Maka betul. Semua tu betul. Habis kenapa Masjid Pakistan boleh pula? Dah nama Masjid Pakistan bang. Habis Masjid India boleh pula? Dah nama Masjid India. Dia dah bagi khas kat situ dah. Dah nama pun dah tahu dah. Maka dia beri kelebihan lah. Nak nampakkan bahawa kita bukan taksub kat situ. Boleh dia benar kan? Dah nama pun dah Masjid India kan? Dia pakai sistem dia. Khutbah pun Urdu tu. Sallallahu alaihi wasallam. Tu yang tahu. Yang lain tak tahu. Ittaqullah yang tahu kan? Tak pun. Dah sistem dia. Kalau pergi sesuatu tempat di Pakistan tu, khutbah dia 5 minit je. Khutbah 5 minit je. Kita pun nak cengah-cengah, habis dah. Sebab dia ambil pandangan lain. Dia kata, khutbah mesti bahasa Arab. Mesti bahasa Arab. Dia buat bahasa Arab semua, pendek je. Alhamdulillah al-qail wa qala Allah tabaraka kan. Salawat Nabi, ittaqullah barakallahu li wa lakum. Mudah habis. Sebab semua bahasa Arab. Tapi bila dia nak didik masyarakat, sebelum dia masuk waktu Jumaat tu, dia dah tazkirah lama dah. Rong tazkirah dia lama dah. Dia didik masyarakat dengan tazkirah tu. Masuk je azan 5 minit je khutbah dia. Jadi tu masing-masing. Bila tempat tu boleh. Dan kita lihat bahawasanya bila dibuat centralized tadi bukan bermaksud ta'assub. Itu yang berlaku di Kuala Lumpur sekarang. Kuala Lumpur sebagai bukti tidak ada ta'assubnya mazhab Syafi'i, tapi satu keterbukaan yang sangat luas. Tapi tempat lain belum lagi. Kuala Lumpur, Pening dah mula dah sikit di kawasan pulau. Selangor pun dah mula sikit dah. Dah mula sikit. Selangor adanya sembahyang Jumaat di hotel. Hotel di Palma, tuan-tuan. Ingatkan tak ramai orang. Ramai. Saya jadi khatib dulu beberapa kali. Memang khutbah tu ramai orang. Datuk Ilyas masa mula-mula nak buat surau Jumaat tu, risau juga. Dah dapat kebenaran daripada mufti apa semua. Risau, takut tak ada orang. Mula-mula buat aja, alhamdulillah ramai. Dan sekarang ni terpaksa dia tutup kolam pertama. Dan lepas ni kolam kedua pun dia kata nak tutup juga. Tutup pagi hari Jumaat je lah. Pukul 11 pagi dia dah pasang besi. Jangan risau, naik atas tu tak renduk lah. Tak ke bawah. Tak ada ni, memang dia pasang besi sungguh. Kuat, kukuh. Jadi semayang atas tu. Siap dia layan sungguh-sungguh. Dia layan dengan kipas angin yang ada tu. Yang kipas angin yang ada aircon tu. Bukan sekadar orang dalam tu ada aircon. Tapi orang luar pun dia layan sungguh-sungguh. Tamu-tamu Allah ni. Maka macam-macam dah perkembangan yang hebat. Selangor je di apa ni? Satu kawasan berbagai-bagai berbilang-bilang masjid. Padahal dalam mazhab Syafi'i kaul yang al-asah fil mazhab hanya satu kawasan, satu masjid aja. Buat yang kedua tak sah, yang pertama sah. Siapa dulu semayang dia sah. Tapi sebenarnya Imam Syafi'i sendiri ada fatwa yang kedua. Fatwa pertama, satu kawasan, satu masjid aja. Itu namakan sebagai Masjid Jami'.
Tapi bila sampai masanya tak perlu lagi dah masjid jami'. Itu berlaku pada zaman Imam Syafi'i sendiri. Bukan jauh-jauh pun. Imam Syafi'i sendiri memutuskan benda tersebut. Bila Imam Syafi'i berada di Mesir, maka satu kawasan, satu je masjid dia dinamakan sistem Masjid Jami'. Tapi bila berada di Baghdad lain. Di Baghdad Imam Syafi'i benarkan sekali buat Jumaat tu banyak-banyak buat. Banyak-banyak buat. Tapi itu bukan pandangan yang diambil sebagai pandangan pertama. Pandangan pertama di Mesir tu. Tapi ada pandangan kedua. Pandangan kedua ni disimpan dalam poket ilmu. Satu hari nanti akan dipakai. Bila akhirnya Malaysia setelah puluh tahun Kuala Lumpur pakai dah pandangan kedua tu. Negeri-negeri lain tak perlu. Kat Baling apa hal nak sampai 2-3 masjid satu kampung? Kat Baling tak perlu. Satu masjid satu kampung. Tapi bila melibat Kuala Lumpur, satu kawasan banyak masjid, dia menepati pandangan Syafi'i, Imam Syafi'i pada waktu di Baghdad. Imam Syafi'i benarkan sebab Baghdad ini berbeza dengan Kahirah. Kota Kahirah tu lapang kawasan dia, kawasan padang pasir. Pacaklah besar mana pun, masjid tak ada hal. Tapi kalau kota Baghdad tidak. Dia kota yang dah tua. Kota tua, kota lama. Daripada zaman Mesopotamia dah ada dah. Zaman Babylon dah ada dah. Zaman bapa Nabi Ibrahim tu, Azhar nama dia. Bukan Azhar saya. Azhar Nabi Ibrahim dia dah ada dah kota tu. Dan dia pertemuan sungai Furat dengan sungai Dijlah, Euphrates and Tigris. Jadi bila pertemuan sungai tu memang tempat tu padat. Macam kita pertemuan dua sungai Gombak dengan sungai Kelang tu. Boleh besar kali masjid tu? Tak boleh. Nak buang mana sungai tu? Ke atas. Hilanglah dia punya lambang Kuala Lumpur tu. Biarlah kat situ. Habis orang ramai, bina masjid tepi tu. Masjid India ada tepi tu. Seberang jalan masjid India. Sana juga ada masjid lagi. Ada surau Jumaat lagi. Maka satu tempat berenyut tuan. Masjid negara. Sebelah masjid negara tu, Masjid Bukit Aman. Masjid Bukit Aman tu tuan. Dekat dia tu. Bukan jauh mana pun. Maka dekat-dekat tu. Masjid KLCC. Dekat KLCC tu ada Masjid Tabung Haji. Depan tu ada surau RSB. RSB pun ada surau Jumaat. Tabungan dekat menara berkembar tu ada surau Muhsinin. Buat surau Jumaat dekat tu. Belakang tu ada surau Dada Boy, Bank Islam. Sekali kutip tiap minggu 20,000 ke atas. Membukit dia punya tu. Bangla yang bawa tong tu pakai troli. AJK jenuh ngiranya. Lambat masuk pejabat. Apa ngira duit. Memang lebih 20,000. Memang collection dia memang power lah. Sini pun alhamdulillah 20,000 juga. InsyaAllah. Jadi kita lihat bagaimana bila kita berikan ruang. Khilaf tadi disusun dengan betul. Bila sampai masanya ambil lah, buat lah. Bila sampai masanya, tak sampai masanya simpanlah dulu. Maka khilaf tu dibuat dengan cara betul. Selesai, tak ada masalah apa pun. Tak ada siapa pun yang kata, tak sah pun kita semayang dekat Dada Boy ni. Dia nama surau Dada Boy. Surau ada mamak bakar pegang tanah tu. Dibuat surau. Jadi memang tak ada siapa bincang pun. Tak ada siapa yang ambil berat sangat pun. Sah tak sah? Sah tak sah? Sah tak sah? Saya pernah tanya seorang datang puasa tu. Ni semayang kat sini macam mana? Sah tak sah? Tak tahu. Dia tak juga tak tahu. Lantaklah mufti dah kata okey tu. Ditanggung lah. Senang aja longgok pada mufti je. Tak apalah, dia longgok je tu tak apa. Dah mazhabul awam, mazhab mufti kan. Mazhab orang awam ikut apa yang mufti kata kan. Tapi sebaiknya kita tahu lah juga. Sebab kita tu somebody dalam masjid tu. Kalau kita nobody yang tak pergi lah. Bila somebody ni kena ambil berat lah. Oh, masjid kita ni dibenarkan walaupun tak cukup 40 orang. Walaupun dekat-dekat tu ada masjid. Ada hujah dia. Hujah dia sekian-sekian. Jadi benda-benda tadi benda yang khilaf dalam mazhab sendiri. Jadi Imam Syafi'i sini membenarkan. Begitu juga dengan bilangan 40. Kuala Lumpur tak ada dah. Kuala Lumpur bukannya bilang 40 dah. Tak payah bilang dah. Ada masjid-masjid yang banyak. Masjid 40 orang tak ada. Masjid besi. Mana ada 40 orang Mustautin? Masjid Perdana kan. Mana ada 40 orang? Masjid besi tu belakang tu kolam kan. Masjid Perdana pun belakang kolam. Jin Mustautin ada. Orang Mustautin tak ada. Dia jangan cari 40 orang Mustautin. Confirm tak jumpa. Rumah orang tak ada. Rumah jaga, mungkin ada rumah jaga. Rumah orang tak ada. Jadi macam mana? Kita belajar selama ni mesti ada 40 orang. Baru sah. Tidak ta'asuk tuan. Dia dah sampai ke pandangan yang lain. Cukup sekadar adanya tasarruful imam ala ra'iyatihi manutu bil masalah.
imam dalam menguruskan keperluan masyarakat dia, kena lihat masalah yang paling besar, masalah menjaga agama. Maka dengan menjaga agama tadi ada kepentingan yang besar, maka dia cross benda-benda khilaf tadi. Tak payah bincang dah. Mazhab Syafi'i ada pandangan yang banyak, ada mengatakan 40 orang, itu pandangan yang al-asah fil mazhab. Pandangan qaul jadid, qaul qadim kata 4 orang, ashab Syafi'i kata 12 orang. Langgar semua. 14 orang tak payah, 12 orang tak payah, 4 orang tak payah, 40 orang tak payah. Habis pakai apa? Pakai semayang aja. Iza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Masih lagi ambil sistem mazhab Syafi'i berdasarkan zahir nas dan juga berdasarkan kepada kaedah-kaedah dalam mazhab Syafi'i tadi. Maka tidak ambil fiqh mazhab Syafi'i tapi ambil usul fiqh dan juga qawaid fiqh mazhab Syafi'i. Maka dia benda tadi dah semakin besar, dia melangkau, dia lagi kembang. Kita tak ada taksub sebenarnya benda tadi yang bersamaan dengan pandangan mazhab-mazhab lain. Bersamaan dengan mazhab Zahiri. Walaupun mazhab Zahiri ni last kali choice dia, tapi kita ambil pandangan mazhab Zahiri tu. Secara tidak sedar kita dah ambil pandangan dia dah. Maka tidak ada taksub sebenarnya, cuma dia diurus khilaf tadi dengan cara yang betul, maka khilaf menjadi rahmat. Tapi kalau tidak diurus dengan cara yang betul, khilaf tadi jadi benda yang membawa kepelikan kepada manusia kan. Dah elok semua orang Melayu datang pakai seluar, pakai baju serban apa semua. Tiba-tiba ada mamat kata tak apa, pakai samping pun boleh, seluar tak payah pakai samping aja. Sebab lutut bukan aurat kan. Peha bukan aurat. Kalau mat Afrika nak datang lain cerita lah, dia Afrika, kita tahu dah. Muka Jawa lain, muka Afrika lain. Tapi tak apalah dia, sebab dia dah biasa tempat dia, mazhab dia gitu. Tapi kita jangan macam tu, tapi kita buka juga. Bila buka juga lambat kepada masyarakat, tuan-tuan jangan dilambakkan macam tu. Jadi ada khilaf tadi, ada cara dia. Bukan sekadar untuk dilambakkan macam tu, tapi diberikan untuk majlis ilmu dan dikutip balik, disusun balik, kita ikat balik. Jangan lambakkan macam tu je. Jadi kita, walaupun tadi kita bincang banyak pandangan-pandangan, kita tak lambakkan, kita bentangkan dan kita kutip balik, kita ikat balik elok-elok, ini benda dia. Jadi jangan dilambakkan. Tapi satu lagi, last kita akan berhadapan dengan benda ni, biasa akan berlaku. Raya Haji ni. Kemungkinan Raya Haji kita akan jatuh pada hari Jumaat. Hari Jumaat, insya-Allah, kalau ikut takwim lah, akan jatuh pada hari Jumaat, dan itulah yang telah diputuskan. Jadi bila hari raya jatuh hari Jumaat, maka biasanya akan berlaku lagi khilaf-khilaf mazhab ni. Oh boleh, kita boleh tinggalkan Jumaat tu. Memang betul. Pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tak payah semayang Jumaat dah. Kalau dah semayang subuh, bukan semayang subuh, semayang pagi tu semayang raya. Habis Imam Syafi'i tak tahu ke hadis tu? Sedangkan Imam Syafi'i itu bapa hadis yang mengajar Imam Ahmad bin Hanbal. Takkan Imam Syafi'i tak tahu? Imam Syafi'i tahu tuan-tuan. Tapi mazhab tu ada sistem dia. Sistem dia, mazhab Syafi'i ini menghimpunkan pandangan ahli hadis, aliran hadis dan aliran pemikiran. Maka dihimpunkan dua-dua sebab dia belajar dengan Imam Darul Hijrah, Imam Malik, bapa hadis. Dan dia juga belajar dengan Imam Muhammad Hasan Al-Syaibani. Dua orang anak murid yang paling hebat dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dua orang tu Muhammad Hasan Al-Syaibani dan dengan Abu Yusuf. Kenapa Imam Syafi'i tak belajar dengan Imam Abu Yusuf, dengan Abu Hanifah? Tak sempat belajar tuan-tuan. Tahun yang sama Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah meninggal. Nak belajar macam mana? Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Maka Imam Syafi'i belajar dengan murid. Ada dua orang murid yang paling hebat mazhab Abu Hanifah, iaitu Abu Yusuf dengan Hasan Syaibani. Maka Imam Syafi'i belajar dengan Muhammad Hasan Syaibani tuan-tuan. Belajar dan kemudiannya dia gabungkan ilmu yang berlebih kepada sistem pemikiran ini dengan sistem hadis ini, dan pada dia bergabung semua-semua. Pada dia juga melahirkan tokoh hadis yang besar tu Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dia menguasai dua-dua aliran tadi. Sebab tu dia tahu hadis tu. Tapi dia melihat ada sistem yang lain. Itu hadis tadi hadis umum. Bila berlakunya dua khutbah, maka tiada kewajipan khutbah yang kedua tu. Dia dua khutbah, pagi tu dah khutbah raya, tengah hari tu khutbah Jumaat, maka tak ada kewajipan pergi sembahyang Jumaat kalau dah pergi sembahyang raya. Itu hadis tu, tapi hadis tu dianggap sebagai hadis yang umum. Mana yang taksisnya? Taksis maksudnya mengkhususkan siapa yang boleh tinggal Jumaat. Adakah semua orang boleh tinggal Jumaat?
Ada hadis lain cerita tentang siapa orang dia. Dia tak ambil umum macam tu aja. Maka ada hadis yang lain, banyak hadis. Antaranya Imam Sayyidina Uthman sini sebut, ila ahli al-awaliyah man arada an yunsarif wal yunsarif, man arada an yusalli ma'ana wal yusalli ma'ana. Jadi pada zaman Sayyidina Uthman dan juga pada hadis-hadis yang lain, maka dibenarkan kepada siapa yang duduk di tempat jauh-jauh je. Disebut dalam hadis tadi, ila ahlil awaliyah, pada orang yang duduk di perbukitan tinggi. Awali. Maka zaman tu kalau siapa duduk di bukit-bukit tinggi tu, orang yang memang orang miskin dan juga orang yang menggunakan himar. Duduk jauh-jauh sana tu, dia susah nak turun-turun ni. Jadi kesukaran tu suatu keringanan. Rasulullah bagi keringanan pada dia untuk meninggalkan Jumaat. Ustaz, senang-senang tinggal Jumaat. Sebab makosid telah sampai. Apa makosid dia? Dia dah dengar khutbah dah hari tu. Dan tempoh seminggu dah ada khutbah dah. Dan pagi tu dia dah dengar khutbah dah. Dia tengah hari tak payah dengar. Tak apa dah sebab hari tu dah ada dah khutbah. Maka makosid dah sampai dah. Dia punya objektif syarak tu dah sampai dah sebab dia dah dengar khutbah dah. Maka kalau iza arada yunsarif, diberitahu pada ahli awaliyah, disebut kalimat ila ahli awaliyah, kepada geng-geng perbukitan sana tu, perbukitan tinggi, awali, iza arada ansarif, kalau kamu nak balik, maka baliklah. Wal yunsarif, maka baliklah. Tak payah datang, masuk baliklah tak payah datang dah. Tak payah datang sembahyang Jumaat. Tapi iza arada an yusalli ma'ana, kalau kamu semua nak bersemayang dengan kami Jumaat, maka tunggulah dan semayang dengan kami. Jangan balik. Jadi kalau dia balik tak wajib datang dah. Sebab apa? Kalau dia datang menukarkan dia dan dia dah dengar dah khutbah dah, maka tak perlu kali kedua dah. Dah sampai dah dia punya makosid dia. Objektif dia. Sebab kalau dia datang juga wajib juga datang, dia datang subuh-subuh tu. Datang semayang Jumaat dan semayang raya. Lepas tu dah habis semayang raya, dia balik ke awali balik, kampung Bukit Tinggi tu. Sampai sana baru duduk kejap, dah patah balik nak semayang Jumaat. Takkan susah tu. Baby tak payah pergi mana-mana. Tapi kalau dia nak balik, dia pun ada keperluan, balik-balik lah. Maka hadis membenarkan, syariat membenarkan dia balik tanpa datang lagi dah. Jadi benda tu ialah benda keringanan. Keringanan ni memang sahaja Allah nak bagi aja. Memang sahaja syariat nak bagi aja. Sebab apa? Sebab telah sampai, dah cukup dah dia punya KPI dia hari tu. Dah dengar dah khutbah tu. Tak apa, bagi. Jadi sebab tu Mazhab Syafi'i kata, wajib buat Jumaat pada orang yang keliling tu, Korea tu. Yang tak wajib tadi awali je. Yang kamu ni bukan awali pun, duduk tinggi Ustaz. Tingkat 12. Tingkat 12 pakai lift lah bang turun. Walaupun awali tu atas bukit tu, kita atas ni atas flat. Turun atas flat tu turun pakai lift. Lift rosak Ustaz. Lift rosak tak apa. Tapi kalau rasa-rasa badan berketul, turun lah. Tapi kalau dah kaki gaut apa, lift rosak, tak payah. Terkurung dalam lift lagi tak payah. Tunggulah bomba buka. Jadi tu namanya tidak ada kemampuan, ada keuzuran. Kalau dah duduk tingkat 12, dia rosak. Itu biasalah. Nak sekali turun tu menung tu. Nak naik pun fikir habis-habis. Dia berlaku kat situ utama lah, tempat kami tu. Rosak kat setahun. Ada orang tu duduk tingkat 11. Daripada pinggang macam tu, dia pinggang macam ni. Tukar semua habis. Saya tak kisahlah. Saya blok saya habis setahun tak ada lift. Sebab saya tingkat 2 je. Pagi senapas kena batal lah selesai lah. Jadi taklah masalah sangat. Setahun ke apa kita tak ada hal sangat. Nak selesai pun tingkat 2 kan. Connect lift pun buat orang tengok kan. Tingkat 2 berhenti. Kita pun segan kan naik lift. Tapi dah ada kemudahan tu, kumpul nikmat tak naik jugalah buat tak tahu kan. Jadi itu tentang perbincangan mazhab. Jadi kalau ada yang nak bawa pandangan, pegang mikrofon ni mengajar dalam halaqah semua ni, tak wajib sembahyang Jumaat. Dia dah salah. Dia telah bersalahan dengan altar ataupun enakmen takbirat agama Islam, sebab rujukan dalam bab melibatkan ibadah hendaklah merujuk pada pengamalan mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia seorang aja, saya nak pegang pendapat Imam Ahmad bin Hanbal sebab ambil berkat. Saya baru belajar benda ni dengan Syekh sekian. Syekh tu imam mazhab. Tak apalah. Sebab pandangan Imam betul juga, tapi untuk dia seorang. Untuk dia seorang. Bukan untuk diumumkan dan dia beritahu pada orang lain, itu salah.
Tapi kalau nak amal sila, sebab pandangan Imam Ahmad bin Hanbal juga tepat. Sebab dia juga layak berijtihad. Dia juga ada hadis dia. Walaupun perbincangan tentang hadis tu panjang, tapi tetap juga satu ijtihad. Jadi itulah perkara yang kita bincang tentang sistem dalam pentadbiran. Jadi bila benda tak ada sistem, kena ikut sistem. Kalau tak ikut sistem, punah ranah tuan-tuan. Sebab itulah kita mentadbir ada sistem dia. Syariat tu dah buat cantik-cantik dah. Islam telah mentadbir bumi ni bukan baru setahun dua. Ratus tahun, ribu tahun tuan-tuan. Zaman Rasulullah, khilafah dah wujud dah. Islam mentadbir bumi ni. Dan sampai zaman sekarang. Dan barulah zaman sekarang ni Islam tidak mentadbir. Sebab apa tak mentadbir? Kita tiada khilafah lagi dah. Menunggu bilakah khilafah itu kembali. Dalam 1000 tahun lebih, inilah zaman yang paling menduka cita kan. Sebab 1000 tahun lebih, buruk macam mana umat Islam pun, khilafah tetap ada. Tapi zaman sekarang khilafah tak ada tuan-tuan. Kita berada di zaman yang paling-paling menyedihkan sebab tiada dah khilafah tu. Kita boleh bincang pasal Islam, pasal mentadbiran tadi. Tiba-tiba orang pergi cabar kat mahkamah, kalah. Di mana letaknya kekuatan Islam? Tak ada dah. Itu belum, itu yang dah ada tu. Yang dah ada pun boleh kalah. Yang dah ada dia punya taknin pun boleh kalah. Yang tak ada baru nak buat, lagi jenuh. Yang berapi menentang 355, yang berapi nak luluskan 164. Semua tu undang-undang yang nak menjaga Islam, habis semua dia obek-obekkan. Jadi memang kita berada di zaman yang sangat-sangat bermasalah tuan-tuan. Lepas tu kita kena tahu dengan ilmu tadi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita faham sungguh-sungguh Islam, kita berjuang sungguh-sungguh atas dasar ilmu. Atas dasar nak semangat betul saja, tapi atas dasar ilmu, sebab semangat semata-mata takut rebah tengah-tengah jalan tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan teman kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr.